Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Tengah Malam. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng ditahan sebentar tadi dipercayai berkaitan kes terowong dasar laut. Bekas Menteri Kewangan itu juga berhadapan 3 pertuduhan dan akan dituduh di mahkamah pagi ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam satu kenyataan mengesahkan perkara itu. Dia akan dituduh di Mahkamah Khas Rasuah Kuala Lumpur pagi ini mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Guan Eng juga akan didakwa di Mahkamah Session Pulau Pinang pada Isnin dan Selasa mengikut Seksyen 23 Akta sama. Terdahulu Ahli Parlimen Bagan itu dipanggil malam tadi bagi memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Dua daripada tuduhan dipercayai ada kaitan dengan kes projek terowong dasar laut, manakala satu lagi kes berkaitan rasuah. Seorang wanita berdepan detik cemas setelah terperangkap dalam bangunan yang terbakar di Pasar Borong Kuala Lumpur petang tadi. Dia bagaimanapun mampu menarik nafas lega apabila berjaya diselamatkan bomba. Menurut Komander Operasi Bomba Muhammad Ridwan Razali, kebakaran membabitkan bangunan 3 tingkat menempatkan kedai buah. Ketika kejadian, mangsa sedang tidur di tingkat 2 premis. Asap tebal akibat kebakaran mengakibatkan wanita berusia 38 tahun itu hampir lemas. Bomba yang tiba selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.50 petang berjaya menyelamatkannya. Tindakan pantas pasukan penyelamat juga berjaya mengelak api daripada merebak. Terusnya ke atas. Punca sebenar insiden masih disiasat. Gabungan Parti Perikatan Nasional akan berbincang untuk menggunakan satu logo sahaja dalam pilihan raya negeri Sabah. Setiausaha Badan Pimpinan Bersatu Negeri, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, perkara itu akan diputuskan selepas mencapai kata sepakat daripada gabungan parti. Itu akan dibincangkan oleh gabungan-gabungan politik yang berada dalam Perikatan Nasional. Dan kita harapkan agar satu pencapaian, satu kata persetujuan politik akan dapat dicapai dalam gabungan Perikatan Nasional itu untuk berhadapan dengan parti lawan yang ada di negeri Sabah. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan serta penyerahan peruntukan pakej rangsangan ekonomi Lembaga Pertubuhan Peladang di Ibu Negara. Dalam pada itu, beliau menyerahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memutuskan cadangan undian secara pos oleh rakyat Sabah yang menetap di Semenanjung. DUN Sabah dibubarkan 30 Julai lalu selepas Ketua Menteri Datuk Seri Syafiee Apdal mendapat perkenan yang di-Pertua Negeri Tun Juha Mahiruddin. Perjalanan pilihan raya kecil PRK DUN Slim akan mengguna pakai garis panduan pencegahan COVID-19 yang ditambah baik. Semua wakil parti dan calon bebas yang bakal bertanding akan diberi taklimat terperinci mengenai garis panduan berkenaan. Menurut Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, SOP diperkenal bagi mencegah penularan penyakit. Dari segi kempen dan ceramah, kita hanya membenarkan di kawasan tertutup atau di kawasan berpagar sahaja bagi memudahkan proses pemantauan dan juga pemeriksaan suhu badan serta SOP yang lain. Jumlah kehadiran perlu mengikut keluasan kawasan dengan penjarakan sosial dan tidak melebihi 250 individu pada satu-satu masa. Oleh kerana ianya melibatkan kawasan awam dan tentunya ada kemungkinan bersesak-sesak, maka pelitup muka diwajibkan. SPR menetapkan 15 Ogos ini sebagai hari penamaan calon, manakala pengundian awal pada 25 Ogos dan hari pengundian 29 Ogos. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak.
semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. .15 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan kes kumulatif meningkat kepada 9,038 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah kes pulih pula bertambah 11 lagi menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 8,713 kes. Daripada 15 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, 5 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan 3 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara. 5 kes import tersebut adalah dari negara Filipina, iaitu 4 kes. 3 kes adalah warga negara dan 1 kes bukan warga negara di Sabah. Dan 1 kes daripada Afrika Selatan, iaitu seorang bukan warga negara yang pulang daripada Afrika Selatan. Daripada 10 kes penularan di dalam negara, 8 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara. Sehingga kini 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU di mana 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian dicatatkan. 6 kes baharu dalam kluster PUI Siva Gangga dikesan hari ini. Ia menjadikan kes jangkitan berkait kluster berjumlah 30 orang. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, 1 daripada 6 kes mempunyai kontak rapat dengan ahli keluarga yang pernah mengunjungi kedai makan terbabit. Kes mula mengalami gejala saluran pernafasan pada 2 Ogos 2020 dan kemudian dia dikesan positif COVID-19 pada 5 Ogos 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Kedah. Ahli keluarga tersebut telah disaring untuk COVID-19 dan masih menunggu keputusan. 5 kes baru selebihnya pula terdiri daripada 1 kes keluarga, iaitu kes 9,033, kes 9,034, kes 9,035, kes 9,036 dan kes 9,037. Mereka mempunyai sejarah mengunjungi ke salah satu kawasan yang kini di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran di negeri Kedah. Ke-6 kes merupakan kes generasi kedua dan telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Kedah untuk rawatan lanjut. Ketepatan bacaan suhu badan menggunakan alat pengesan suhu di bahagian anggota badan lain selain di dahi adalah diragui. Tegas Datuk Dr. Nur Hisham, penggunaan alatan pengesan suhu perlu mematuhi piawaian ditetapkan. Jadi kita tidak menasihatkan orang untuk menggunakan tangan dan sebagainya. Jadi yang untuk dapatkan ketepatan bacaan suhu, kita kena guna pada dahi. Pemantauan menyeluruh dibuat di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran Temko di Kedah. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia susulan dakwaan bekalan barang asas di lokasi terbabit dikatakan tidak mencukupi. Berbeza dengan PKP yang langsung tak boleh keluar, akhirnya kerajaan terpaksa menghantar makanan untuk setiap rumah. Tapi ini kerana mereka bebas keluar, boleh membeli makanan dan sebagainya, jadi tak timbul isu kalau mereka tiada makanan. Cuma kalau timbul isu yang berkaitan dengan banyak produk-produk telah habis di kedai-kedai di kawasan tersebut, insya-Allah saya akan memaklumkan kepada KPDN HEP
supaya boleh ditambahkan mana-mana kekurangan yang melibatkan keperluan rakyat di kawasan yang kita lockdown secara pentadbiran tersebut di Kedah, sama ada di Kubang Pasu ataupun di Padang Terap. Temko dilaksana di Kedah melibatkan beberapa kawasan di 4 mukim berakhir 31 Ogos depan. Penutupan 2 sekolah di Napoh dan 3 buah sekolah di daerah Padang Terap bertujuan menyekat penularan COVID-19 yang dikesan menerusi kluster Sivagangga. Biarpun ditutup, sesi pengajaran dan pembelajaran tetap diteruskan secara dalam talian. Wartawan Rashid Jali meninjau kebiasaan baharu itu yang digerakkan guru-guru sekolah. Dapat bersekolah sekitar beberapa minggu sebelum tindakan untuk menutup kembali 5 sekolah di kawasan ini diambil bertujuan mengawal jangkitan COVID-19. Biarpun pelajar tidak dapat ke sekolah, guru-guru mengambil inisiatif mengadakan kelas secara dalam talian menggunakan kaedah home-based learning seperti yang dipraktikkan sebelum ini ketika tempoh PKP. Kaedah ini amat membantu pelajar untuk meneruskan pembelajaran terutamanya bagi pelajar kelas peperiksaan. Bagi kerja online ikut masa, dia ada jadual. Ikut masa setiap sejam macam tu. Bagi sejam satu mata pelajaran. Macam rehat macam tu sejam setengah macam tu lah. Ini ada ni apa dia? Ni sains. Kita sains belajar cikgu bagi sebelum ada PKP ni lah. PKP ni. Sehari berapa banyak assignment? Assignment 3 sehari. Kadang cikgu bagi cikgu bagi ni lapisan, lepas tu cikgu suruh tengok dalam buku teks. Masuk kelas online yang cikgu sediakan. Lepas tu buat semua homework yang dia bagi daripada sekolah. Lepas tu kita kena siapkan macam contoh Math, BM, BI, Sains, semua tu kena siapkan seminggu. Banyak cikgu bagi kerja sekolah. Math, BI, semua tu untuk siapkan kat rumah. Lepas tu kami kena siapkan kat rumah. Lepas tu lepas dah settle semua tu kami kena hantar kat group WhatsApp. Perkara sama turut dilakukan institusi pengajian tinggi kepada pelajar-pelajarnya di kawasan PKPD secara pentadbiran ini yang masih belum boleh kembali ke kampus. Sekarang ni masih lagi dalam pelajaran online. Lecturer pun dah bagi kerjasama dengan baik untuk kita orang buat semua assignment semua ni. Tinjauan di kawasan ini juga mendapati semua jalan masuk ke kampung-kampung yang terlibat dikawal ketat pihak polis dan tentera. Bantuan bekalan makanan juga diedarkan kepada penduduk menerusi Pejabat Adun Bukit Kayu Hitam bagi memudahkan dan meringankan beban mereka. Saya berada di sekatan Jalan Raya Kampung Cerok Mokkan, Napoh, di mana kampung ini terletak di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran. Ini bermakna penduduk di kampung ini tidak dibenarkan keluar dalam usaha memutuskan pandemik COVID-19. Rashid Jali, RTM. Susulan tular video kes pukul pengawal keselamatan di ibu negara hujung bulan lalu. Mangsa yang merupakan warga Nepal tampil ke balai polis. Usaha mengesan mangsa yang digerakkan sejak beberapa hari lalu itu dijalankan dengan kerjasama Kedutaan Nepal. Menurut Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintenden Rajab Ahad Ismail, mangsa hadir ke IPD Wang Semaju petang semalam. Kehadirannya membolehkan siasatan dapat diteruskan. Keterangan daripada mangsa berusia 26 tahun itu selesai diambil. Kertas siasatan kini dalam proses akhir untuk dilengkapkan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Selasa lalu, suspek yang juga rakan senegara dicekuk polis bagi membantu siasatan kes terbabit. Seorang pemandu lori dihukum penjara 7 tahun dan 6 sebatan oleh Mahkamah Session Air Keruh kerana mencabul anak saudaranya. Tertuduh yang berusia 42 tahun dijatuhi hukuman itu selepas mengaku bersalah selepas 2 pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Norma Ismail. Bagi pertuduhan pertama, dia didapati melakukan amang seksual fizikal dengan memegang payudara, kemaluan serta meraba tubuh mangsa yang berusia 13 tahun. Untuk pertuduhan kedua, tertuduh didapati memaksa mangsa memegang kemaluannya.
Insiden berlaku akhir April lalu di sebuah rumah di Taman Tanjung Minyak, Melaka. Ia merupakan kesalahan di bawah Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak 2017. Terdahulu tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu hukuman ringan dengan alasan masih menanggung anak kecil dan orang tua yang uzur. Hakim menetapkan hukuman penjara berkuat kuasa sejak dia ditangkap 22 Julai lalu. Di mahkamah sama, seorang pembantu takbir kewangan didakwa atas 9 tuduhan menipu Pejabat Pembangunan Negeri Melaka dengan menyediakan baucer bayaran palsu bernilai lebih RM400,000. Tertuduh Hairul Rahman Untung bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kejadian 9 tahun lalu itu. Tertuduh yang berkhidmat di penjara Dusun Datuk Murad didakwa melakukan kesalahan itu untuk projek pembinaan serta naik taraf jalan, parit dan longkang berjumlah RM80,000 pada 13 April dan 3 November 2011. Bagi pertuduhan ketiga hingga ke-6, Hairul Rahman bersama seorang penganggur didakwa menipu untuk projek turap jalan, naik taraf dan pembinaan jalan serta longkang di sekitar Melaka berjumlah RM175,000 antara 26 Julai dan 20 Disember 2011. Untuk pertuduhan ke-7 hingga ke-9 pula, tertuduh bersama seorang lagi penganggur didakwa melakukan kesalahan sama untuk projek balai raya sekitar Alor Gajah berjumlah lebih RM151,000 antara 13 April dan 27 Disember 2011. Hakim Norma membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan syarat mereka perlu melapor diri di balai polis berhampiran setiap bulan. Kes disebut semula 15 September ini. Perbicaraan kes seleweng dana 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saksi utama pendakwaan, Datuk Syahrul Azrul Ibrahim Halmi, menolak saranan pihak pembelaan yang pelantikan Muhammad Hazim Abdul Rahman sebagai Ketua Pegawai Operasi 1MDB bertujuan meneruskan penyelewengan dan menggelapkan dana 1MDB. Datuk Syahrul Azrul memberitahu mahkamah bahawa Jolo memberikan surat latar belakang permohonan Hazim untuk jawatan dalam 1MDB kepadanya pada tahun 2012. Jolo turut memberitahunya nama Hazim disyorkan oleh bekas setiausaha sulit Datuk Seri Najib, Allahyarham Datuk Azlin Alias. Datuk Syahrul Azrul turut menjelaskan surat latar belakang permohonan Hazim juga disertakan bersama nota Datuk Seri Najib bagi melantik Hazim sebagai pengarah eksekutif syarikat. Sewaktu prosiding, saksi terus diasak soalan mengenai projek usaha sama 1MDB dengan Abar Investment PJS Abu Dhabi yang berjumlah $6 bilion pada tahun 2013. Dalam perjanjian itu, 1MDB telah mengumpulkan bon $3 bilion melalui anak syarikatnya 1MDB Global Investment Limited dengan Hazim sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Turut dimaklumkan sebagai CEO Global Investment Limited dari 2013 hingga 2016, Hazim tidak pernah melaporkan rancangan pelaburan syarikat itu kepada lembaga pengarah. Perbicaraan bersambung minggu depan. Seorang bekas ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat direman 3 hari bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan $2.5 juta Amerika. Perintah reman hingga 8 Ogos itu dikeluarkan Magistrate Syahwira Abdul Halim di Putrajaya. Suspek lelaki berumur 48 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya petang semalam selepas hadir memberi keterangan. Difahamkan suspek disyaki menerima suapan tersebut daripada sebuah syarikat luar negara. Ia sebagai balasan untuk pembelian 10,000 tablet berjumlah $5.8 juta Amerika sekitar 2014 hingga 2018. Bagaimanapun, pembelian tersebut dibuat secara sulit tanpa persetujuan daripada ahli lembaga pengarah syarikatnya sehingga menyebabkan kerugian besar. Wang rasuah yang diterima itu turut disorok di Singapura dan Hong Kong. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009.
Nisbah tanaman Johor akan dikaji semula bagi memudahkan perancangan sektor pertanian negeri. Exko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri, Datuk Samsul Bahari Jamali berkata, usaha itu juga membantu kerajaan mencari insentif bagi membantu petani agro makanan membangunkan tanah terbiak. Menurut beliau, Johor mempunyai kira-kira 1,000 hektar tanah terbiak. Pemain industri ada menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri menjalankan pertanian kontrak. Contract farming ni, kepada big player, dia has a limited acreage of land. Tanah dia limited. Lepas tu pula, dia bermasalah berkenaan dengan labour forces. Labour. Jadinya sekarang ni, dia tak ada pilihan untuk berkembang luas lagi, dia kena buat contract farming. Beliau ditemui selepas hadir Majlis Sambutan Hari Inovasi Jabatan Pertanian Negeri di Johor Bahru. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris berkenan menerima bayaran zakat perniagaan berjumlah 23 juta ringgit daripada 9 syarikat korporat bagi pihak Lembaga Zakat Selangor. Majlis penyerahan berlangsung di Istana Bukit Kayangan, Shah Alam. Syarikat tersebut ialah Tenaga Nasional Berhad, UMW Holding Berhad dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Selain itu, turut membayar zakat perniagaan ialah Bank Kerjasama Rakyat, Kumpulan Alam Flora Sendirian Berhad, Aneh Berhad, Padi Beras Nasional Berhad, Maybank Islamic Berhad dan Northport Malaysia Berhad. Kesemua syarikat berkenaan menunaikan zakat perniagaan bagi tahun kewangan 2019. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2020 November ini akan dilaksanakan secara hibrid atau fizikal dan maya. Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS akan menyediakan garis panduan yang perlu dipatuhi bagi tujuan penganjuran program itu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hanya peserta yang diberi kad jemputan dibenar hadir. Manakala peserta antarabangsa hanya dibenarkan terlibat secara dalam talian. Prosedur operasi standard SOP, perancangan dan pelaksanaan akan diperhalusi dan dibincangkan lanjut dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal. Jadi banyak tempat-tempat yang sewaktu dibentangkan tidak ada sewaktu MAHA seperti biasa. Kalau dulu MAHA merekodkan hampir 300,000 satu hari. Sekarang ini jumlahnya dihadkan. Tak sampai 100,000, kalau tak silap saya 70,000 saja satu hari. Dan bus yang ada di dalam hall-hall A dan B dan sebagainya di MAHA tersebut, tapak MAHA juga dikurangkan supaya dapat dijarakkan antara bus dengan bus ataupun gerai dengan gerai yang lain. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB dijangka membuka permohonan pembiayaan mudah Bumiputra melalui Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana bulan ini. Pengerusinya Tan Sri Noh Omar berkata pihaknya sedang menunggu kelulusan prosedur terakhir daripada Kementerian Kewangan. Kelulusan permohonan pembiayaan itu juga akan dipercepat bagi membantu usahawan terkesan COVID-19. Di lingkungan 1,000 ke 1 juta lah. Jadi kita bukannya bagi peruntukan ni, kita bukanlah bagi apa ni tak sebenarnya penuh, tapi kita nak menampung daripada segi yang diperlukan, dan juga kita tengok dari segi interest. Mungkin interest dia akan paling rendah, dan juga moratorium dia, kalau dia pinjam kita mungkin tak perlu sekarang bayar, mungkin 6 bulan akan datang baru dia bayar balik. Oleh sebab kita sedang mendapat approval lah daripada Kementerian Kewangan. Peruntukan pembiayaan berjumlah 200 juta ringgit itu dijangka akan memanfaatkan sekurang-kurangnya 200 usahawan Bumiputra yang layak. Beliau ditemui selepas majlis pelajaran Sel Kod di Ibu Negara.
Industri perkhidmatan penghantaran makanan secara dalam talian akan diberi penekanan dalam rancangan Malaysia ke-12. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Arthur Joseph Kuruk berkata, industri itu berpotensi besar dengan nilai pasaran mencecah 825.3 juta ringgit. Anjuran daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, kita jangka bahawa sektor ini memang akan berkembang. Jadi apabila kita membentangkan rancangan ekonomi Malaysia ke-12 nanti dan juga pelan pemulihan ekonomi pada hujung tahun ini, kita akan mengambil kira langkah-langkah untuk kerajaan memberi sokongan kepada sektor ini. Bukan saja daripada aspek gig ekonomi, tapi juga daripada keselamatan pekerja-pekerja. Nilai pasaran industri itu dijangka tumbuh 17.9% pada 2024. Perkhidmatan penghantaran dari restoran kepada pengguna dan segmen pelantar kepada pengguna merupakan segmen terbesar bagi industri itu. Sedikit berita sukan. Penyerang muda sensasi negara Luqman Hakim Syamsuddin sah menjadi milik pasukan dari Belgium Kevin Kotrich selepas menandatangani kontrak selama 5 tahun dalam satu majlis yang berlangsung di Ibu Negara. Majlis turut dihadiri pemilik pasukan Tan Sri Vincent Tan, Duta Belgium Pascal Gregoire dan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Dr. Johan Kamal Hamidun. Luqman yang tersenarai antara 60 bakat terbaik muda dunia dalam Guardian's Next Generations merupakan pemain Malaysia pertama yang mendapat kontrak untuk bermain di Liga Division Pertama A Belgium. Sebelum ini, Luqman ditawarkan kontrak bersama pasukan berkenaan apabila usianya genap 18 tahun. Mengikut perancangan awal, Luqman perlu menjalani latihan 3 bulan di Cardiff City Disember lalu sebelum terbang ke Belgium. Namun masalah visa dan pandemik COVID-19 menyebabkan perancangan ini terbantut. Tan Sri Vincent Tan memaklumkan tidak ada perancangan untuk membeli pasukan Liga Malaysia dalam masa terdekat ini. Tan Sri Vincent yang telah memiliki 3 pasukan di Eropah berkata perancangan untuk membeli pasukan tempatan itu ada, namun bukan dalam masa sekarang. Tan Sri Vincent kini sudah membeli kelab Liga Kejuaraan Cardiff City di England, kelab Liga 1 Belgium, Kevin Kotrich dan kelab utama Liga Bosnia, FK Sarajevo. Antara faktor penolakan itu adalah pesaing dalam Liga Malaysia yang kebanyakan baginya adalah rakan-rakannya sendiri. Saya ingat susahlah mau beli di sini. Semua pun kawan, macam mana mau lawan dengan kawan? Tan Sri Vincent ditemui selepas majlis tanda tangan penyerang muda sensasi negara Luqman Hakim Syamsuddin. Bila berita tengah malam berakhir di sini, ingat rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Jadi jangan lupa pakai pelitup separuh muka ketika berada dalam pengangkutan awam atau di kawasan tumpuan umum. Selamat malam dan juga selamat beristirahat.